mengalirkan air ke atas sesuatu. Itu maksud mandi. Dari segi bahasa dipanggil al-ghuslu dalam bahasa Arab. Dari segi istilah, mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Ada niat untuk sesuatu, maka dia akan jadi mandi. Sama ada niat itu wajib niat atau sunat niat. Ada juga sunat niat. Okey, seterusnya mandi wajib dilakukan apabila mandi wajib pula ialah apabila terdapat perkara yang mewajibkan mandi. Jadi mandi ni asal hukumnya harus asal hukum, tapi kadang-kadang dia jadi sunat dan kadang-kadang dia jadi wajib. Baik, mana dalil mandi wajib? Ada tak ayat yang menyatakan mesti mandi wajib? Ada. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Wa in kuntum junuban fattahharu. Allah Ta'ala sebut wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau sekiranya kamu itu berjunub, berhadas besar, fattahharu, maka hendaklah kamu mandi. Fattahharu, suci. Dalam bahasa Arab ni dia bubuh dua sabdu ni, makna dia kena suci sungguh-sungguh. Bahasa Arab ni dia kalau perkataan tu banyak sabdu, itu makna kesungguhan. Contoh kalau perkataan tu dengan makna perkataan qata'a, maksud dia potong. Kalau qata'a ada sabdu, dia jadi makna cincang. Jadi kalau tahara maksud dia suci, tapi kalau tahara suci sungguh-sungguh, iaitu mandi. Baik, ini satu hadis. Ini ayat Quran yang menyatakan wajib mandi. Wa in kuntum junuban fattahharu. Ada hadis pula. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah ila Rasulillah. Depan dia ada ja'at ni. Telah datang Ummu Sulaim, iaitu isteri kepada Abu Talhah. Ja'at telah datang. Cuma dia tak tulis. Dia tinggal. Siapa yang tulis? Ja'at Ummu Sulaim ila, ja'at telah datang Ummu Sulaim, ibu Ummu Sulaim ni apa nama, ibu kepada Anas bin Malik. Okey, telah datang Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah, isteri kepada Abu Talhah. Talhah ni adik-beradik dengan Anas. Abu Talhah ni mana dia ayah Talhah. Jadi Ummu Sulaim isteri kepada Abu Talhah. Ummu Sulaim ni dia ada anak, seorang nama Talhah, seorang nama Anas. Jadi Anas bin Malik yang terkenal itu merupakan seorang khadam Nabi SAW. Jadi ibu kepada Anas ni telah datang menemui Rasulullah SAW. Faqalat, Ummu Anas kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah la yastahyi minal haqqi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu pada suatu kebenaran. Jadi dia pun tanya, hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Adakah perempuan wajib mandi apabila dia bermimpi? Ingatkan orang lelaki je mimpi, orang perempuan mimpi juga. Mimpi bersama tu lah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah jawab, na'am, ya, idza ra'at al-ma. Kalau orang perempuan tu lepas mimpi tengok ada air, itu air mandi, maka wajiblah dia mandi. Maknanya ini dalil menyatakan ada beberapa penyebab untuk menyebabkan seorang itu mandi. Jadi apakah penyebab yang menyebabkan seorang itu mandi? Wajib mandi. Ini penyebabnya. Penyebabnya yang pertama, perkara yang mewajibkan mandi bagi lelaki dan perempuan. Yang ni lelaki pun wajib mandi, perempuan pun wajib mandi. Dia ada benda yang sama lelaki dan perempuan. Pertama, keluar mani, sama ada melalui mimpi atau sengaja keluarkan, semua itu mewajibkan mandi. Yang kedua, berjima', iaitu bersama suami isteri. Yang ketiga, mati selain mati syahid. Mati syahid tak wajib mandi. Haram mandi, bukan tak wajib mandi, haram mandi. Orang mati syahid ni haram dimandikan. Maksud mati syahid haram mandi ni ialah mati syahid yang syahid yang mana perang, bukan syahid ni syahid apa nama, syahid meninggal aksiden kerana nak pergi belajar, yang tu wajib mandi. Syahid ni ada tiga. Untuk faham syahid, kita syarah bab syahid. Syahid ni ada tiga. Yang pertama, syahid dunia dan syahid akhirat. Maknanya di dunia, syahid dunia, syahid akhirat. Saya tulis supaya kita faham maksud syahid. Okey, syahid ni ada tiga. Pertama, syahid dunia dan syahid akhirat. Apa maksud syahid dunia, syahid akhirat?
Syahid dunia, syahid akhirat ni maksud dia di dunia dia dilayan sebagai orang mati syahid. Di dunia dia dilayan sebagai orang mati syahid, di akhirat pun dia dilayan sebagai orang mati syahid. Ni yang panggil syahid dunia, syahid akhirat. Syahid dunia dan syahid akhirat. Di dunia dilayan sebagai orang mati syahid, di akhirat pun dilayan sebagai orang mati syahid. Contoh, itu orang yang meninggal di dalam medan peperangan, macam orang Palestin apa ni kan. Di dunia dilayan sebagai orang mati syahid. Maknanya dia tidak dimandikan, tidak disembahyangkan dan dikebumikan dengan pakaian perang dia. Dikafankan. Jadi pakaian perang, kemudian kafan masuk dalam kubur. Tak dimandikan, tak disembahyangkan. Itu syahid dunia. Di akhirat dia masuk syurga. Itu syahid dunia, syahid akhirat. Yang kedua, syahid akhirat sahaja. Syahid akhirat sahaja. Syahid akhirat ni, maksud syahid akhirat sahaja. Di dunia dia dimandikan, dia disembahyangkan, dia dikebumikan. Tapi ke akhirat dia masuk syurga. Macam orang mati syahid. Siapa dia? Contoh orang yang meninggal kerana bersalin. Perempuan yang meninggal bersalin mati syahid. Tapi syahid akhirat. Dunia kena mandikan. Orang yang meninggal COVID, syahid akhirat kerana meninggal dalam kena bala. Jadi dia dianggap syahid akhirat. Di dunia dia kena mandikan, tapi sebab COVID tak boleh nak dimandikan, maka dia ganti dengan tayamum. Di dunia dia dikena sembahyangkan, tapi di akhirat dia dilayan sebagai orang mati syahid. Yang tidak dikehendaki syahid dunia sahaja. Yang ni hanya syahid dunia saja, kesian. Syahid dunia saja. Maksud dia macam mana syahid dunia saja? Dia ni pergi perang di jalan Allah, perang, mati bersama dengan orang Islam, mati. Tetapi niat dia pergi perang nak nama, ataupun niat dia pergi perang sebagai mata-mata kepada golongan orang kafir, tapi duduk belah orang Islam. Jadi kat akhirat dia dibangkitkan masuk neraka, tapi kat dunia kita tak tahu niat dia, kita kena layan dia sebagaimana orang mati syahid. Jelas. Jadi biasanya ramainya ni lah, kalau kita ni syahid akhirat sahaja ramai. Sebab syahid dunia dan syahid akhirat ni nak pergi perang, geng-geng kita ni ramai yang penakut, termasuk Ustaz Rizki sendiri pun. Jadi oleh kerana tu, oleh kerana kita ni ramai yang penakut kan, kerana kita ni ramai yang penakut, kita kejar syahid lah. Ustaz takkan nak mati kena COVID, bukan. Banyak lagi ni syahid akhirat sahaja ni. Contoh tengah mengajar, ramai mana cikgu-cikgu yang meninggal tengah mengajar, InsyaAllah di syahid akhirat. Ramai mana orang yang mati sakit dalam perut, Nabi sebut al-mat'un, orang mati kena sakit ta'un. Al-mabtun, orang mati sakit dalam perut. Itu pun orang mati syahid juga. Ramai mana orang mati sakit usus kan, barah usus, itu juga dianggap sebagai mati syahid, dipanggil syahid akhirat. Jadi mereka ni wajib dimandikan. Yang tak wajib dimandikan, malah haram dimandikan ialah orang yang haram dimandikan ialah orang yang syahid tadi. Syahid apa nama? Syahid saya sebut tadi. Syahid di medan perang. Baik. Perkara yang mewajibkan mandi bagi perempuan. Pertama, haid. Haid bila cukup waktu dia kering, cara nak cam kering dia ni, orang perempuan kena belajar ni. Cara nak cam kering dia, kena ambil kapas, masukkan dalam farash dia. Bila keluarkan kapas, ada lagi warna merah ataupun warna keruh, itu masih dianggap masih lagi haid. Tapi bila masukkan kapas, keluar tak ada dah warna. Masuk kapas putih, keluar pun putih juga, sudah dianggap sebagai kering haid. Bila kering haid, wajib perempuan tersebut mandi. Ini yang saya keluarkan soalan pada minggu lepas. Minggu lepas saya kata, kalau seorang perempuan itu sedang memasak pada pukul 1 tengah hari, orang azan 1.15, orang azan, maka dia masak tak apalah, sembahyang zuhur kejap lagi lah. Tiba-tiba pukul 3 siap masak, nak sembahyang, datang haid. Jadi dia tak boleh sembahyang lah zuhur, sedangkan zuhur wajib ke atas dia pada waktu itu. Maka soalan saya, bila dia selesai kering daripada haid, zuhur tu kena sembahyang ke tak sembahyang? Zuhur tu kena sembahyang ke tak sembahyang? Jawabnya, zuhur tu wajib dia sembahyang. Jelas, wajib dia sembahyang.
Zuhur tu wajib disembahyang. Dia qada. Dia kena qada. Tu satu soalan. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua bahid ni. Soalan kedua, kalau seorang perempuan itu suci pada pukul 7.05 malam. Dia masuk bilik mandi, dia nak mandi ni, dia ambil kapas, dia pun masukkan dalam farash dia, tengok putih dah maknanya dah kering. Bila pukul 7.05 malam, dia pun mandilah, mandi ni lah, mandi mandi haid lah, mandi wajib lah. Bila dia mandi wajib tu, orang pun azam maghrib. Orang azam maghrib. So soalan saya, bila orang azam maghrib, soalan saya, apakah sembahyang yang wajib dia sembahyang? Jawab. Nak tanya. Bila orang azam maghrib, apa sembahyang yang wajib dia sembahyang? Sembahyang asar wajib tak? Sebab dia suci 7.5 minit. Cuba jawab. Sembahyang asar wajib ke tak jawab wajib? Sebab dia baru sudah mandi pukul dia baru sudah mandi pukul 7.30. Asar wajib tak dia sembahyang? Cuba jawab. Sudah. Tulislah kalau malu, tulis. Asar wajib tak dia sembahyang. Okey, Aisyah Kasim jawab, solat maghrib je wajib. Okey. Tu Aisyah jawab. Orang lain lagi jawab. Asar wajib tak Aisyah? Asar. Kamaluddin Abdul Rahman kata wajib sembahyang asar. Okey. Jawapannya ialah wajib sembahyang zuhur. Zuhur pun wajib. Bukan asar. Zuhur pun wajib. Sebab kaedah mengatakan, ingat kaedah ni. Orang perempuan ni ingat kaedah. Apabila seseorang perempuan suci di waktu yang kedua daripada waktu sembahyang yang boleh dijamakkan, maka wajib juga qada waktu pertama. Kalau dia suci pada waktu asar, maka wajib dia qada zuhur juga. Kalau dia suci pada waktu isyak, maka wajib dia qada maghrib juga. Sekarang orang tu suci pada pukul 7.05. 7.05 dia suci pada waktu asar. So wajib juga bagi dia sembahyang zuhur. Jelas? So dia mandi wajib, kemudian dia pun sembahyang fardu maghrib, kemudian dia qada zuhur, kemudian dia qada asar. Andai kata waktu dia mula-mula datang haid dulu, dia tertinggal sembahyang zuhur sebab dia masak tadi, dia kena sembahyang zuhur sekali lagi. Jelas? Yang ni ramai orang tak tahu. Bukan maksud undur dua waktu solat. Kalau dia suci pada waktu zuhur, dia wajib sembahyang zuhur sahaja. Kalau dia suci pada waktu asar, dia wajib sembahyang zuhur dengan asar. Kalau dia suci pada waktu maghrib, dia wajib sembahyang maghrib, dia tak wajib sembahyang asar. Tapi kalau dia suci waktu isyak, dia wajib sembahyang maghrib dan isyak. Kaedahnya, mana-mana sembahyang yang boleh dijamakkan, sembahyang yang boleh dijamakkan, zuhur boleh jamak dengan asar. Sekiranya suci pada waktu asar, zuhur akan terlibat sama. Maghrib dia boleh jamak dengan isyak. Sekiranya suci pada waktu isyak, maghrib kena tarik sama. Tapi kalau dia suci pada waktu subuh, dia tak perlu ambil isyak. Jelas? Tu hukum dalam mazhab Syafi'i. Ramai orang tak tahu. Sebab tu kena belajar. Jelas tak? Faham dah? Jelas? Tu kaedah dia. Jadi siapa-siapa yang suci pada waktu kedua daripada waktu sembahyang yang boleh dijamakkan, maka dia akan melibatkan wajib sama pada waktu masa pertama. Tu. Orang pun tanya, Ustaz, selama ni saya tak pernah lah Ustaz nak qada balik sembahyang sebelum ini. Macam mana saya? Maka saya jawab, dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Kerana ada juga dalil-dalil dalam mazhab-mazhab lain yang tidak mewajibkan. Jadi waktu tu kita tak tahu, maka kita dimaafkan
Dan cara nak gantinya, banyakkanlah sembahyang sunat. Moga Allah ampunkan. Nak qada kita tak tahu banyak mana dah. Oleh kerana tu banyakkanlah sembahyang sunat. Dan lepas ni jangan lagi buat begitu. Kalau suci waktu asar, qada juga zuhur. Kalau suci waktu maghrib, tak perlu qada asar. Kalau suci waktu isyak, qada juga fardu maghrib. Jelas? Jelas jelas betul, insya-Allah. Baik, kita teruskan. Kita teruskan lagi perbincangan kita. Baik. Seterusnya, perkara yang mewajibkan mandi bagi perempuan juga ialah wiladah. Apa maksud wiladah? Beranak. Orang perempuan bila dia beranak, wajib dia mandi wiladah. Tapi saya nak tanya, yang beranak sebelum ni, ramai dah beranak ni kan, bersalin ni, mandi tak wiladah? Ada yang kata tak mandi, ada yang kata mandi. Jawapannya, wiladah yang mewajibkan mandi ialah siapa-siapa yang beranak tak datang nifas. Dia bersalin tapi tak datang nifas. Faham? Macam mana bersalin tak datang nifas? Ni jarang orang. Jarang orang. Dia wajib mandi kalau tak datang nifas. Dengan makna dia lahirkan anak tak keluar darah. Tak keluar darah. Darah nifas ialah darah yang keluar selepas infisal, selepas anak bercerai daripada faraj ibunya. Keluar je anak, darah tak ada. Tak ada darah. Maknanya dia dianggap tidak datang nifas, maka dia kena mandi bersalin dan dia kena sembahyang. Tapi kalau lepas beranak, nifas tu ada, dia tak wajib mandi bersalin. Kenapa? Mandi pun tak sah. Kenapa tak sah? Sebab nifas tu ada. Faham? Jelas? Ada juga ustaz-ustaz dulu ngajar, dia kata kena mandi juga, mandi wiladah. Kenapa nak mandi wiladahnya? Tak perlu dah mandi wiladah, sebab dia masih ada nifas. Faham? Jadi oleh kerana tu, bila orang tu bersalin, setakat ni lah, isteri saya 5 orang dah bersalin, nifas saja. Dan waktu paling lama nifas 60 hari. Biasa nifas 40 hari. Paling kejap nifas sekejap je, lahzah, sekali keluar je. Jadi kesimpulannya, kalau orang kata ustaz wajib tak mandi bersalin, hukumnya wajib, tapi bagi sesiapa yang tak ada nifas. Siapa dia tak ada nifas? Jarang-jarang orang tak ada nifas. Kebanyakannya ada nifas lah. Jelas? Jadi mandi wiladah ni ialah mandi bersalin. Tapi kalau sudah bersalin ada lagi nifas, maka baginya tak perlu nak mandi wiladah lagi. Cuma dia kena tunggu habis kering nifas. Nifas dia kering setelah 40 hari, nampak kering dah. Bila lepas 40 hari nampak kering dah, maka pada waktu itu dia tidak perlu lagi dia perlu mandi wajib dan dia perlu sembahyang. Tak perlulah dia niat saja aku mandi wajib dan mandi wiladah saja, aku mandi kering nifas dan mandi wiladah. Tak perlu dah. Niat satu pun tak apa. Dia sama seperti kes, minta maaf lah, orang lelaki perempuan yang dah kahwin tak apa, seperti kes seorang suami bersetubuh dengan isterinya pada waktu malam. Bangun pagi esok, datang haid pula. Nak mandi sembahyang subuh tu kan, bila nak mandi sembahyang subuh tu, datang haid lah pula. Wajib tak dia mandi wajib? Tu soalannya. Wajib tak dia mandi wajib? Dia wajib janabah. Sebab kan malam tadi dia berjunuk dengan suami dia. Wajib tak? Pada waktu itu dia tak mandi wajib pun tak apa. Sebab apa? Sebab kalau dia mandi wajib pun tak terangkat hadas dia. Sebab dia sudah ada haid. Jelas? Jadi bila dia mandi wajib? Waktu mana? Waktu dia dah suci tu, dia angkatlah hadas besar. Saja aku angkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. So, terangkat kedua-duanya pada waktu itu, iaitu terangkat hadas haid dan terangkat hadas jima' dengan suami dia walaupun sudah seminggu. Jelas? Okey. Baik, ada soalan nak tanya sebelum kita teruskan lagi ni? Ramai hari ni 69 orang. Ada soalan nak tanya?
tanya boleh tanya, tak apa. Silakan. Saya boleh jawab, saya jawab. Tak boleh jawab, kita ke IV minggu depan. Okey, ada soalan? Silakan. Nak malu nak tanya, type. Tak ada masalah. Okey. Tak ada Tak ada. Okey, bila tak ada, kita teruskan. Cara mandi wajib. Tengok. Guys. Ini slide tingkatan 1 ni. Slide tingkatan 1. Okey, larangan dulu. Cara mandi dulu. Larangan semasa berhadapan. Larangan ketika berhadapan bagi lelaki dan perempuan. Solat fardu haram, solat sunat haram, berhenti atau duduk di dalam masjid haram. Lalu tak apa, lalu je. Sebab Quran kata wa in kuntum junuban fattaharu. Betul, illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Abiri sabil ni dia lalu. Macam kalau masjid tu luas, slipper kita sebelah sana, kita nak lalu saja tak apa. Macam masjid haram kan, lalu saja tak apa. Tapi berhenti tak boleh, duduk dalam masjid tak boleh, haram. Mana apa nama, berhadas besar. Kemudian tawaf Baitullah. Kemudian kan berhadap besar. Ngapal Quran. Orang perempuan ngapal Quran, ulama-ulama kita sebut kalau dia nak mengulang Quran boleh, iaitu mengulang ayat-ayat yang telah dia hafal. Tapi kalau nak hafal ayat baru tak boleh. Kenapa? Boleh untuk ulang ayat-ayat yang dia telah hafal kerana nak menjaga daripada ayat itu lupa. Orang hafal Quran kan? Saya dulu ngajar di sekolah tahfiz. Itulah yang difatwakan oleh alim ulama yang hafal Quran. Dia kata takut budak ni lupa Quran sebab seminggu tak baca Quran. Maka diminta supaya baca Quran dengan cara baca Quran yang telah dihafal, ayat hafazan yang telah dia hafal sebelum ni. Itu sebahagian ulama sebutlah. Tapi kena niat zikir. Aku berzikir ni, aku ingat padamu ni Allah, dia pun baca. Boleh. Sebahagian ulama kata boleh, tapi jangan keluar suara pula dah. Ada pula ulama kata tak boleh, kena dengar sahaja. Banyaklah pandangan ulama tentang apa nama, tentang orang perempuan yang haid baca Quran. Kesimpulannya, waktu tak haid ni bacalah banyak-banyak. Waktu datang haid tu nak buat ibadat tentang baca Quran, dengar banyak-banyak. Dengar, insya-Allah. Tak apa. Okey, seterusnya kita teruskan lagi. Okey. Larangan tambahan ketika haid dan nifas bagi wanita. Puasa fardu haram, puasa sunat haram, berjimat dan bergurau antara apa nama, lutut dengan apa, dengan pusat. Itu dalam kitab-kitab sebut dan perkara yang dilarang. Baik, ramai orang perempuan tanya, ni pelajar-pelajar sekolah Tamayu. Bila saya tanya kenapa tak potong kuku, biasa kalau budak perempuan kan kuku panjang, ada yang kuku panjang, dia kata potong kuku tu. Dia kata tak boleh potong, Ustaz. Kenapa tak boleh potong? Kenapa tak boleh potong? Dia tanya kan. Jadi saya tanya dia kata uzur Ustaz. Dia kata uzur tak boleh potong. Saya pun potong. Tak boleh Ustaz, uzur potong. Dia kata tak boleh, uzur. Saya pun tunjuk ni. Tunjuk ni. Mana ada? Ada tak boleh potong kuku sini? Tak ada pun. Tapi setengah orang dulu dia kata sebab kita berada dalam keadaan berjunub, tak cantik kalau potong. Kalau potong nanti kita tak mandi. Apa nama, jadi yang ni perbahasan ulama. Kalau potong pun tak apa. Kalau kuku dah panjang sangat ni, dah macam muka nati tu ni, potonglah. Sama lah juga dengan kita sekarang ni kan. Sekarang ni siapa-siapa yang nak berkorban, maka makruh dia potong kuku dan makruh dia potong rambut.
Tapi sekiranya kuku dia panjang sangat sampai nak ambil wuduk pun susah, sebab dia lupa potong pada 1 hari bulan baru ni, 30 hari bulan baru ni dia lupa potong, 30 hari bulan Zulkaidah dia lupa potong. Sekarang nak ambil wuduk pun panjang sangat kuku dah, kita nak makan dengan dia pun tak apa sedap. Tak apalah dia potong sebab makruh. Bukan haram, makruh. Tapi sebaik-baiknya tak usah potong lah. Jadi simpulannya, bagi orang perempuan yang uzur, kalau tidak ada apa-apa masalah, nak potong pun tak apa, tak nak potong pun tak apa. Tapi sebab ada pandangan contoh Imam Ghazali, dia kata baik tak usah potong, maka tak usah potong lah. Sebab tu dah orang tua zaman dulu, kalau nak potong, saya ingat mak saya, dia potong rambut dia disimpan. Dia potong kuku, rambut-rambut yang luruh tu dia simpan. Bila dia dah habis head, dia mandi, dia pun mandikan sekali dengan rambut-rambut tu. Padahal tak apa tak mandikan sekalipun, tapi sebab orang dulu kan dia lebih berhati-hati. Faham tak? Okey, kita teruskan lagi. Jadi ini dah. Ada soalan dalam ruangan chat, Ustaz. Okey, kejap. Okey, Ustaz belajar kelas ngaji, lepas tu Ustaz suruh baca Quran, kena ikut ke? Okey, yang ni bila kes berlaku, contohlah saya ni belajar mengajar sekolah tahfiz, dah latih Quran, banyaklah latih Quran, pelajar-pelajar latih Quran. Kalau ikut apa yang disebut oleh Ustaz Abdul Rahim bin Muhammad Zain, waktu kami belajar kat Universiti Malaya dulu, dia kata bacalah, dia kata sebab ini kan latihan dan awak niat zikir, dia kata ini latihan, niat zikir. Satu lagi dia kata peperiksaan ni dia waktu sekejap je. Ujian lisan hafazan Al-Quran di mana? Di UM. Ustaz tu kata awak niat zikir, kemudian awak baca. Sebab apa? Sebab tak ada waktu dah, waktu ujian. Jadi sebahagian ulama kata boleh. So kalau ustaz cakap gitu, ingat, kalau ustaz cakap gitu, maka cakapkan dia uzur dulu. Dia kata tak boleh, dia kata dia baca juga. Kita pun ambil lah pandangan yang mengatakan boleh. Cuma waktu kita baca tu, kita jangan baca Quran yang Quran betul. Maknanya jangan pegang ni lah, jangan pegang Quran mushaf ni lah, pegangnya ni. Sebab yang ni ada tafsir lah, tafsir. Boleh faham tak? Dan apa? Kerana orang hadas besar dan hadas kecil, hadas besar dan hadas kecil sama je, dia haram pegang Quran. Haram pegang Quran, tetapi boleh pegang tafsir. Boleh pegang tafsir, tak ada masalah. Jelas? Jelas saya jawapan? Jadi sebaiknya kita ambil pandangan yang selamat, tak usah baca. Sebaiknya. Tapi kalau ustaz tu kata boleh, ikut pandangan sebagai ulama kata dengan niat zikir boleh. Sebab dalam kitab fiqh kata kalau niat zikir boleh, maka kita pun niat zikir. Aku berzikir ni ya Allah, tapi zikir aku baca Quran. Zikir Quran, bukan baca Quran, zikir baca Quran. Maka bolehlah diharuskan. Okey, jelas? Okey. Terus. Ada lagi soalan. Ada lagi? Ustazah Yasirah ni. Pelajar aktif ni. Saya telah tanya, yelah, boleh tak bawa Quran kan? Saya telah tanya tadi kan? Boleh tak bawa mushaf Quran bagi orang yang berhadas besar? Jawabnya boleh. Bila? Ada lagi? Kalau ustazah nak buat tasmih ayat hafazah untuk murid. Baik. Kalau nak buat tasmih ayat hafazah untuk murid, saya secara peribadinya saya suruh baca. Baca, saya kata. Niat zikir. Baca. Sebab ayat hafazah tu ayat zikir sebenarnya. Untuk pengetahuan ustazah Yasirah, ayat hafazah itu adalah ayat-ayat zikir lepas mayang. Betul tak? Rabbana la tuzigh qulubana, itu tingkatan 2. Amanar Rasul tingkatan 1. Syahidallah tingkatan 2. Semua tu ayat-ayat kompilasi zikir selepas mayang. Jadi kalau budak tu nak baca Quran, kerana kita nak suruh dia tasbih, dia tak nak, dia kata uzur, kita pula tak ada masa, asyik kerja PPD je orang PPD ni. Orang PPD ni asyik kena PPD je, tak siap-siap lagi. Kita pening budak tak datang sekolah, nak suruh baca uzur pula. Macam mana? Suruh baca. Kenapa? Kenapa? Kerana ia merupakan pandangan ulama mengatakan boleh kalau dia niat zikir. Baik. Soalannya, kalau Iqra' Ustaz, Iqra' apa?
Iqra tak mengapa. Tak apa, boleh bercakap. Ustaz, ayat-ayat belakang panjang tu kita nak mengajar tak apa. Kita nak mengajar. Okey. Kan budak-budak kan dia kita nak ajar dia tak apa. Iqra. Seterusnya ustaz berdosa tak lengah-lengahkan mandi wajib. Berdosa Dia dah boleh tak. masuk, dia boleh masuk lah. Tapi makruh. Gua faham. Nak kata berdosa tak? Berdosa tu tak tapi makruh. Okey. Tapi nak cerita Sa'id Ramadan Al-Buti ni, saya cerita wali Allah lah ni. Seorang pelajar ke semua? Sa'id Ramadan Al-Buti ni seorang wali Allah yang meninggal. Ini diceritakan oleh anak murid dia. Anak murid dia ni kawan rapat saya belajar kat Syria. Dia boleh edit tak? Kalau Kepada dia edit maksudnya Dr. Zulkifli Al-Bakri, Syekh Ramadan Al-Buti. Kawan rapat saya ni, beliau ni baik dengan cucu Al-Buti, ulama besar Syria. Dia baik. Jadi kata sahabat saya ni, satu hari dia tidur di rumah Syekh Buti. Web browser dia. Dia tidur di rumah Syekh Al-Buti ni. Tiba-tiba sudah sembahyang subuh tu dia tidur. Sudah sembahyang subuh dia tidur. Dia tidur dia mimpi basah selepas subuh. Jadi oleh kerana waktu sejuk, kalau sejuk maksudnya dia malah tu mandi lah. dia tak Kalau mandi lagi nak mandi waktu lagi Jumaat. Macam dia tak Ni dia ustaz ni. Dah jadi ustaz dah sekarang. Apa nama kita sahabat pakai saya? lah komputer dia pakai Dia pun Chrome kan. tak apalah, tak usah mandi lagi lah. Chrome. Kalau Mandi Chrome takkan Jumaat okey. tu. Lepas tu dia pun keluar daripada bilik cucu Al-Buti, dia pun jalan. Dia ada pakai benda Jalan, jumpa dengan Syekh. Lepas tu dia Syekh kan- Al-Buti kan ni tengok tengah kat mulang benda Quran. support. Syekh Al-Buti ni sebab dia hafid Quran, dia mulang Quran. Cara Tapi dia mulang selalu Quran, dia akan jalan di ruang tamu. support lah, selalu jalan. Lepas tengah jalan ruang tamu, dia tengok sahabat saya. Selalunya Dia support kan. panggil. Tengok dia pakai Tak. apa? Dia bukan Tahir Explorer. nafsah. Kalau hari Dia ni mandi. kita ada Explorer kan. Dia tahu. Tahir nafsak. Pergi mandi. Tu faktor dia. Selalunya Dia faktor suruh web mandi. browser. Terkejut kawan ni, ya Allah. Orang ni tahu. Tahir nafsak maksud dia sucikan diri. Ataupun try cuba ada masuk dia tahu. Kalau dia tak boleh juga confirm Syekh lah. Ramadan Al-Buti. Maka orang ni pun tu pergi mandi. Ah. Dia tahu barakah kewalian. Jadi soalan Ya. Cikgu Hamzah Ya. tadi, adakah boleh apa nama soalan tapi ni? dia mau kata boleh masuk Adakah lah, kalau tak ada masalah Islam. dosa? Jawabnya dia tidak haram tapi dia makruh. Dia tak haram tapi dia makruh. Okey, jelas? Okey, seterusnya. Teruskan lagi. Kau ada soalan? Baik. Betul ada satu batas Takut tersebut. sikit. Orang hebat masuk ramai. Cuma sebahagian ulama menyatakan, ada disebut dalam kitab Kashifatus Saja oleh Syekh Nawawi Al-Bintani. Dia kata apabila seorang itu berjunub dan sepatutnya dia kena mandi dah, maka dia lewat-lewatkan dan dia makan antara perkara yang panggil yurisul faqra, antara perkara yang boleh menyebabkan kepapaan, payah rezeki, ialah makan dan minum ketika berhadas besar bagi orang yang berjunub yang perlu mandi dah. Contoh orang lelaki, contoh lepas subuh dia bersama dengan isteri dia, contoh kemudian malah mandi sejuk, sarapan lah dulu, boleh? Boleh, bukan kata haram, tapi kesan buruk dia, ahli ulama kata yurisul faqra, boleh menyebabkan kepapaan. Maknanya kalau kita baca surah Waqiah itu menghalang kepapaan, menghalang kemiskinan Waqiah. Jadi kalau jenis makan tak mandi wajib ni, dia menarik kemiskinan masuk dalam badan dia. Jadi payah rezeki. Oleh kerana tu jangan buat lah. Gitu je. Okey. Kalau nak makan, jangan makan lagi. Lepas tu mandi dulu. Tu sebahagian ulama sebut lah. Banyak lagi lah nama perkara-perkara yang boleh mewarisi kepapaan. Antaranya itulah makan ketika masih berhadas. Okey, baik. Okey, teruskan lagi. Dah nak masuk isyak teruskan lagi. Dah aktiviti dah. Cara mandi wajib tak sini. Cara mandi wajib tak ada. Slide ni macam mana ni Ustazah bagi kat saya ni. Ustazah silap bagi ni. Tidak. Ada. Adalah. Ustazah bagi ni. Baik 13 tu. 13. Okey, tak apa. Rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib ni ada dua je. Niat dengan meratakan air ke seluruh anggota, termasuk celah-celah kulit, rambut, bulu, celah jari kaki dan tangan, kuku dan kemaluan. Ingat, niat ketika mula-mula air kena badan. Niat. Apa niatnya? Niatnya boleh saja aku angkat adam sah, boleh. Saja aku mandi wajib, boleh.
saja aku mengharuskan semayang boleh, saja aku mandi wiladah, saja aku mandi haid. Oh, banyak niat. Dalam mazhab Hanafi tak wajib pun niat. Mazhab Hanafi lah. Mazhab Syafi'i wajib niat. Saya ada seorang anak saudara isteri saya yang dia panggil apa nama, anak istimewa. Anak istimewa Lembang. Anak istimewa slow learner. Oleh kerana dia anak istimewa slow learner ni, kita tahu dia ni tak mampu lah nak niat kan. Tak mampu nak niat mandi wajib. Tapi mungkinlah dia ada mimpi malam-malam ke, kita bagi tahu nak suruh dia mandi, memang susah. Jadi anak sulung saya, siapa nama Amin ni, bagi tahu saya macam mana dia mandi wajib bah. Saya kata bagi saya, bagi abah, bagi pandangan baba, kita suruh dia mandi bersih-bersih. Dia tak niat mandi wajib pun tidak mengapa, kerana dalam mazhab Hanafi tak wajib niat. Dalam mazhab Hanafi ya, mazhab Syafi'i wajib niat. Okey, baru ni saya diminta untuk ceramah kepada ibu bapa anak Down syndrome. Anak Down syndrome, kan anak saya ada seorang Down syndrome. Jadi saya pun diminta ceramah kepada anak Down syndrome. Mereka tanya kepada ibu bapa Down syndrome, mereka tanya macam mana nak ajar mereka supaya mereka niat mandi wajib. Sebab anak Down syndrome ni dari segi IQ dia hanya taraf budak darjah 5, darjah 4 je. Paling cerdik tu, darjah 5, darjah 4. Itu ikut kajian. Baik, jadi oleh kerana tu saya kata kalaulah anak kita perempuan sudah bersih daripada haid, maka ketika dia nak pergi mandi tu kita cakap, Dek, nak pergi mandi, Dek. Nak pergi mandi. Mandi wajib ya. Dia kata, tu dah niat dah bagi dia. Untuk dia lah. Untuk orang yang istimewa. Dah niat dah tu. Jadi dia masuk tu, dia mandi. Pastikan cakap kat dia, mandi rata-rata, Dek. Okey. Jadi mandi wajib ni bagi anak-anak istimewa, jangan bimbang. Dia dah masuk dalam kategori tu. Sebab tu saya nak buat PhD baru ni. Tajuk saya adalah ibadat anak-anak istimewa tu. Minta HMP tak dapat. Tak dapat, tak ada rezeki. Tak tahulah kenapa PPD tak sokong ke. Tapi tu Saiful Azizi dah sokong dah. Cik Saiful Azizi dah sokong. Tak tahulah PPD tak sokong ke, JPN tak sokong ke, kenapa tak tahu. Wallahualam, tak dapat. Tapi kajian saya memang nak kaji bab tu. Macam mana kita nak bantu anak-anak ni untuk mereka ni tahu ibadat-ibadat fardu ain kepada mereka. Jadi kalau kita ni wajib niat bila? Waktu mula-mula air kena kat badan. Kemudian yang kedua kena ratakan. Dua tu je mandi wajib, kena ratakan. Okey ustaz ajar cara yang paling sempurna. Cara yang paling sempurna. Okey, cara yang paling sempurna mula-mula kita duduk tinggung, orang Kelantan kata. Apa dia dah tinggung ni? Tak reti lah bahasa Johor ni. Yasirah, tinggung. Apa tinggung? Mencangkung Ustaz, mencangkung. Oh, mencangkung. Allah, susah lah orang Kelantan. Duduk mencangkung, kemudian basuh bahagian depan, ubul dan dubur. Basuh situ dulu. Mula-mula. Waktu tu dah boleh niat dah. Niat saja aku ngangkat ada Ustaz Allah. Waktu basuh situ. Boleh dah. Basuh maknanya, dan mesti kena duduk cangkung, supaya bila duduk cangkung tu barulah kita yakin air tu kena kepada kedua-dua dubur dengan kubul tu. Baik, sudah cangkung tu wuduk. Tadi dah niat kan wajib kan? Niat saja aku ngangkat nafsah. Wuduk. Berwuduk biasa. Wuduk macam biasa. Wuduk. Sudah wuduk tu ambil air, basuh di kepala, untuk kepala. Lepas tu gosok kepala. Lepas tu basuh sebelah kanan. Sebelah kanan depan. Lepas tu sebelah kanan belakang. Lepas tu basuh sebelah kiri depan. Kemudian sebelah kiri belakang. Habis. Habis. Zaman sekarang senang Ustaz, shower je. Tak apalah. Kalau tak ikut cara Ustaz tu pun tak apa, tapi tak dapatlah pahala sunnah tu. Dia sebenarnya dia paling bagusnya dengan gayung. Ambil gayung, tak kepala, gosok-gosok. Jadi air tak habis banyak. Sebab gayung tu kita gosok, dia tak habis banyak air. Tapi kalau shower ni tak berhenti, penuh air. Tapi habis satu gayung, tak kepala. Lepas tu gayung simpak, gosok-gosok. Yang pentingnya air tu rata dan jimat. Tapi biasanya zaman sekarang ni susah lah. Penama dah ada shower ni, dia tahu
Masuk bawah shower, gosok je ikut dan. Mana dulu ikut dan. Sah tak? Sah. Yang kata tak. Sah. Jelas. Tu cara mandi wajibnya. Tak susah pun. Cuma untuk guru saya kata, kalau sekiranya kita basuh badan kita, bobo basuh. Orang Kelantan kata bobo basuh. Baru-baru basah, kemudian kita letak sabun. Sabun kan? Sabun. Kemudian kita pun bilas. Dia kata yang tu takut tak sempurna mandi wajib kerana air tu sudah tidak menjadi air mutlak. Dia jadi air apa? Air sabun. Dia jadi air sabun. Jadi dia kata takut tak jadi air mutlak. Air mutlak ni air yang mutlak. Jadi kalau campur air sabun, takut jadi air sabun. Tapi kalau nak sabun juga, pastikan rata dulu baru bubuh sabun. Rata dulu, kita basuh rata badan kita dengan air mutlak, baru kita bubuh sabun. Kemudian kita bilas. Itu lagi selamat. Ini kata guru saya, dia kata. Dia kata sebab dia takut jadi air sabun. Tapi kalau dah rata dah, kita dah gosok semua dah rata, yakin rata, kita pakai sabun, yang tu tidak mengapa. Okey. Dah 8.33, dah masuk isyak. Okey, sekadar tu sajalah hari ni. Ustaz, kita mengalahkanlah kehadiran rakan-rakan ustazah dari seluruh Johor Bahru ni. Memang. Okey, kalau kita boleh usahakan untuk SPL KPM nanti, saya cuba dapatkan untuk kehadiran kalau boleh masukkan SPL KPM. Kena lah. Lepas ni lah, sebab tak jangka kan. Alhamdulillah. Okey, yang kedua, nak mohon Ustaz pimpinlah bacaan doa untuk isteri kepada kawan Ustaz yang kat PJ hari tu, yang kita jumpa gitu. Isterinya sekarang dia buat ICU sebab positif COVID. Siapa? Abang Izat? Ya, betul. Isteri dia. Nama siapa? Nama isteri? Nama dia binti Abu Bakar. Nama dia binti Abu Bakar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya syafi ya syafi ya syafi. Ishfi Qamariyah binti Abu Bakar bishifaika wa dawiha bidawaika wa afiha min balaika wasrif anha al-adha wal amrad wal asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Penyembuh, maka Kau sembuhkanlah saudara kami Qamariyah binti Abu Bakar dengan penawar dari sisimu. Kau ubatilah dia dengan ubat dari sisimu. Kau afiat sejahterakan dia daripada segala ujianmu. Kau jauhkan dia daripada segala penyakit-penyakit. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah agar Engkau sihatkan hamba-hambamu yang telah diuji dengan COVID-19 dan ujian penyakit-penyakit lain. Dan Engkau lindungi kami semua ini ya Allah daripada diuji dengan penyakit COVID ini ya Allah. Dan Engkau kurniakan sebesar-besar ganjaran kepada petugas-petugas barisan hadapan yang berjuang untuk mengekang wabak ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Okey, terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat datang tengok nama tadi, mengejut saya. Allah, sahabat-sahabat saja datang. Terkejut kita, masya-Allah. Tahniahlah.